Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan udara Israel ke atas Jenin tebing barat. Kuala Lumpur menggesa Tel Aviv segera menghentikan pertumpahan darah dan membenarkan penduduk Jenin mendapat akses kepada bantuan kemanusiaan serta perkhidmatan kesihatan. Wisma Putra dalam satu kenyataan menyebut Malaysia turut menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan masyarakat antarabangsa mendesak Zionis menghentikan jenayah kejinya terhadap kemanusiaan serta dasar apartheid ke atas penduduk Palestin. Sementara itu, Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk turut mengecam keganasan terbaru rejim Zionis di tebing barat itu. Turk dalam kenyataan menegaskan pencerobohan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap warga Palestin perlu dihentikan segera. Beliau menyifatkan tindakan yang diambil Zionis dalam operasi tersebut lebih terarah kepada konflik bersenjata dan permusuhan politik, bukannya untuk penguatkuasaan undang-undang. Pertubuhan Kerjasama Shanghai SCO akan berkembang lebih kukuh menerusi usaha yang lebih kolektif. Perkara itu dinyatakan Presiden China Xi Jinping dalam ucapan maya kepada para pemimpin yang menghadiri sidang kemuncak pertubuhan tersebut. Jelas Jinping tumpuan ahli SCO kini perlu diberi kepada kerjasama pragmatik bagi mempercepatkan pemulihan ekonomi semasa. China dalam pada itu gesa Jepun pertimbangkan semula tindakan melepaskan air yang tercemar dari loji nuklear Fukushima ke laut. Gesaan itu dinyatakan Duta China ke Jepun Wu Jianghao. Ia susulan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA telah memberi kebenaran kepada Tokyo bagi tujuan tersebut. IAEA mendapati loji tersebut menepati standard piawaian antarabangsa. Ukraine mendakwa Rusia sedang merancang provokasi berbahaya di stesen janakuasa nuklear Zaporizhia yang dikuasai Moskow ketika ini. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendedahkan perkara itu kepada rakan sejawatnya dari Perancis Emmanuel Macron. Katanya tentera Rusia meletakkan bahan letupan di atas bumbung reaktor ketiga dan keempat loji tersebut. Jelas Zelensky ia akan diletupkan agar kelihatan seperti diserang oleh pasukan Ukraine. Penasihat Agensi Nuklear Rusia Rosatom Renat Karcha bagaimanapun berkata Kiev sebenarnya sedang merancang serangan ke atas loji berkenaan bagi menyalahkan Moskow. Perancis membebaskan 10 wanita dan 25 kanak-kanak yang ditahan di utara Syria kerana disyaki menyertai atau sebahagian daripada ahli keluarga pengganas Daesh. Menurut Kementerian Luarnya, ia merupakan operasi penghantaran pulang keempat dalam tempoh lebih setahun membabitkan ahli keluarga anggota Daesh di Syria dan Iraq. Operasi itu dilaksanakan atas desakan antarabangsa agar Paris membawa pulang semua warganya yang ditahan kerana terlibat dengan aktiviti keganasan, terutama wanita dan kanak-kanak. Tenis Wimbledon, pemain nombor 1 dunia Carlos Alcaraz memulakan aksi pusingan pertama dengan langkah kanan apabila mengetepikan Jeremy Chardy 6-0, 6-2, 7-5. Bekas juara sebanyak 2 kali Andy Murray turut mengesahkan tiket ke pusingan kedua selepas menumpaskan Ryan Peniston 6-3, 6-0, 6-1. Dalam kategori wanita pula, penyandang juara Elena Rybakina bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Shelby Rogers 4-6, 6-1 dan 6-2. Turut mara pilihan kedua Arina Sabalenka yang menumpaskan bintang Hungary Pana Wervadi 6-3, 6-1. Pemain tengah Chelsea Mason Mount akan meninggalkan skuad The Blues pada musim panas ini. Perkara itu disahkan bintang berusia 24 tahun itu sendiri menerusi Instagram miliknya. Manchester United dilaporkan telah mencapai persetujuan untuk membawa masuk Mount ke Old Trafford dengan nilai $70 juta. Untuk rekod, Mount berjaya meledakkan 27 gol dalam 129 penampilan bersama Chelsea bermula pada 2019. Pemain antarabangsa England itu juga menjadi watak penting ketika mereka merangkul gelaran Liga Juara Eropah pada 2021.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.